Hello, what's up guys? Assalamualaikum. Kembali lagi dalam channel Salmanuddin Zakaria. So, hari ni kita agak sakit tekak sikit, tapi masih boleh bercakap. So, kita sambung topik kedua dalam buku Rancang Wang Sejak Jatuh Cinta. So, topik kedua, syarat sah nikah itu mudah. Bismillah, Alhamdulillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggi sangat dek. Syariat umpama landasan rel kereta api yang perlu supaya kereta api menuju dan tiba ke destinasinya. Landasan itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Berhubung dengan perkara ini, Nabi Muhammad berpesan, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh kepada perkara iaitu Al-Quran dan Sunnahku." Hadis direkodkan oleh Hakim dan Ibnu Baihaqi dan dilaporkan oleh Abu Hurairah. Landasan hidup yang salah pula dikenal sebagai jahiliyah. Jadi kita jangan jadi orang jahiliyah. Ikutlah Al-Quran dan juga Sunnah. Umat Islam perlu mengenali jahiliyah. Tolong buka pintu. Yang wujud pada zaman mereka supaya mereka tidak terpengaruh. Berhubung dengan ini, Umar Al-Khattab pernah berkata, ikatan Islam terungkai satu demi satu daripada diri orang itu sekiranya dia tidak mengenali jahiliyah. Landasan yang salah mendatangkan kesempitan serta penderitaan dalam hidup. Gerabak kehidupan kita terbabas tanpa landasan. Nabi Muhammad SAW berkata, nikah itu sunnahku. Jadi, siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, dia bukan daripada golongan aku. Okey, sekarang kita baca rukun nikah. Rukun nikah adalah calon suami iaitu lelaki. Okey. Calon isteri iaitu perempuan. Sini budak perempuan. Contoh. Sana perempuan. Okey, kemudian wali. Kemudian dua orang saksi, kemudian ijab dan kabul iaitu akad. Okey, mudah ya. 5 saja. Itu rukun nikah. Syarat-syarat perkahwinan mengikut Islam adalah Allahu Akbar. Tolong buka. Tu perkataan ni. Syarat-syarat perkahwinan mengikut Islam adalah ringkas dan mudah. Syarat untuk suami kenalah beragama Islam. Siapa Islam? Semua Islam. Lelaki bukan mahram dengan bakal isteri, kemahuan sendiri dan bukan dipaksa, tidak sah sekiranya perkahwinan dipaksa, tak sah ya. Jelas siapa orangnya. Dengar tu Cida. Tidak berada dalam ihram haji. Calon suami tidak mempunyai isteri lebih daripada 3. Syarat untuk isteri adalah beragama Islam. Wanita bukan mahram dengan bakal suami. Tidak berada dalam iddah. Bukan isteri orang, kemahuan sendiri dan merdeka. Merdeka tu yang zaman Nabi dululah. Sekarang semua dah merdeka insya-Allah. Jelas siapa orangnya. Dia bukan binatang awak. Okey. Tidak berada dalam ihram haji juga. Syarat-syarat mahar atau mas kahwin adalah, ini sebenarnya dalam Islam mudah je tau. Kita tengok harta yang diberikan itulah harta yang bernilai atau berharga. Kita tak boleh bagi daun atau sampah. So itu tak berharga ya. Kemudian benda yang diberikan itu perlu bersih, iaitu bukan najis. Tak boleh bagi tai kucing, tai kera, tak boleh. Harta yang diberikan itu bukan harta rampasan perang. So kalau kita berperang, kita rampas harta dia, tak boleh bagi untuk kahwin. Awak nak pegang boleh? Harta untuk mas kahwin itu perlu jelas bendanya ataupun jumlahnya. Kena jelas kita nak bagi emas ke, nak bagi duit cash ke. Jelas. Jumlah pun kena jelas berapa ratus. Tidak ada syarat di atas yang menunjukkan perkahwinan perlu dilakukan dengan 7 kemah. Tak perlu 7 kemah, tak ada pun dalam ni tulis 7 kemah. Dan disertai dengan 10 dulang hantaran dan belanja hangus. Tak perlu. Tak perlu 10 dulang, belanja hangus tak perlu. Tidak perlu juga kepada pelamin cantik macam bilik order ni, tak perlu. Baju pengantin yang spesifik pun tak perlu. Pakailah baju apa-apa pun. Serta hiasan dalam kamar tidur macam ni kan. Bilik tidur ni untuk lepas kahwin je. Hiasan-hiasan tu nanti lepas kahwin baru kita cari.
Banyak pakai duit lepas kahwin. Time kahwin tu tak payah membazir. Apabila dibaca berkenaan syarat sah nikah dalam Islam, ia sungguh mudah dan murah. Apa yang menyusahkan dan membuatkan ramai orang berhutang keliling pinggang adalah hanya adat yang dicipta oleh orang zaman purba. Kita juga tidak tahu sekiranya orang mencipta adat itu adalah datuk dan nenek moyang kita yang bukan beragama Islam. Kita tak tahu adat ni kita ikut siapa. Yang Islam kita kena ikut, bukan ikut adat-adat zaman bak datuk nenek yang kita tak tahu. Mungkin mereka hidup sebelum Sultan Melaka yang memeluk agama Islam. Sebelum Sultan Melaka, dia ada adat dia yang sebelum ada Islam datang lah. Tolong pegang dekat sikit ya. Seperti yang kita sedia maklum, Allah menjadikan kita berpasangan. Sudah menjadi lumrah semula jadi kita suka kepada manusia berbeza jantina daripada kita. Sekiranya kita lelaki, kita suka kepada perempuan. Sekiranya kita perempuan, kita suka kepada lelaki. Allah menghalalkan hubungan intim antara lelaki dan perempuan dengan syarat kita memenuhi syarat-syarat nikah. So kena kahwin dulu. Oh yeah. Kita lebih memerlukan duit selepas berkahwin. Apa ni? Oleh itu, sekiranya jumlah belanja untuk perkahwinan sekadar memenuhi keperluan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita dipandang hilang akal sewaktu berbelanja untuk majlis yang bertahan selama 4 jam sahaja. So, duit guna untuk majlis tu tak perlu grand-grand. Cukup untuk menghalalkan ikut syarat-syarat yang mudah. Tak perlu berdulang-dulang, berkemah-kemah. Cukup mudah. Sekejap, pegang sekejap Jangan lepas. Pegang. Okey, habis. InsyaAllah, dekat sikit. InsyaAllah. Topik ketiga, tanggungjawab ayah. So, sini semua cepat. Cakap dia orang, bye-bye, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel Taman Hudin. ni, cakap ni. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Salman Hudin. Bye-bye. Bye.